Tapi dari segi konsep penggunaan untuk bahasa Melayu sama, ya. Okey, apa yang sama? Okey, cikgu nak sebut kepada anda ni, kita ada 3 SK standard kandungan, ya, dan 2 SP standard SP standard pembelajaran. Baik, apa dia SK? Ya, SK ialah 3 SK tadi, ya, kemahiran mendengar dan bertutur. Itu yang pertama. Ya, SK yang kedua ialah kemahiran membaca. Ya, dan SK yang ketiga ialah kemahiran menulis. 3 SK ni, ya, akan menguji kamu, ya, akan menguji kamu. Maksudnya setiap yang kita ada bulan 1 sampai bulan 11, 12, ya, insyaAllah, ya, kejayaan kamu dalam bahasa Melayu, ya, bergantung pada pemahaman kamu bagi ketiga-tiga SK ni. Macam mana kamu boleh? Okey, kita ada lagi sahabat kita. Okay. Silakan Harisha Alia. Lewat sikit, ya, tapi kita belum mula lagi. Masih lagi di rumah, ya, Harisha. Okey, kita dah ada 22 orang sahabat kita. Okey, kita teruskan. Kamu akan diuji dari sudut kamu akan diuji, ya, pada hujung tahun. Setiap tahun biasanya kita akan menguji pelajar, ya, untuk ketiga-tiga SK ini, ya, dalam PBB, ya, pentaksiran dalam bilik darjah, ya. Dia kata, ya, 3 SK tadi lah, dia mendengar, bertutur, ya, membaca dan menulis kemahiran. Okey, aspek yang seterusnya ialah aspek seni bahasa yang komsas tadi, ya, novel dan juga antologi, ya, dan yang kelima ialah aspek tata bahasa, ya. Jadi 5 ni cikgu akan pergi satu demi satu, ya, satu demi satu. Bermula dengan hari ni kita akan tengok kemahiran mendengar dan bertutur. Cikgu akan tayangkan, ya, video, ya, daripada yang cikgu ambil daripada YouTube berkenaan dengan tema kita yang pertama, iaitu kesihatan dan kebersihan. Ya, setiap kita akan pergi pada ikut tema lah. Tapi cikgu sebut tadi, cikgu mungkin, ya, tak, kita kurang berkesempatan untuk pergi satu demi satu, ya. Tapi untuk hari ni kita ambil tema yang pertama, ya. Itu permulaan mukadimah cikgu, ya. Okey, baik. Untuk yang pertama ni cikgu akan siarkan, ya, tayangkan satu video daripada tema yang pertama, unit 1, anda sihat anda cedera. Okay, cikgu mohon anda tonton video ini, ya, fokus pada video yang akan cikgu tayangkan ini. Video ini ialah daripada buku teks kita di muka surat 2, ya, muka surat yang kedua. Okey, sila tonton sekarang. Baik, cikgu akan tayangkan video ini, dan susulan daripada video ini ialah latihan, ya, tugasan yang kamu harus selesaikan, ya. Okey. Pergi ke kanan sikit, klik video ni. Ke kanan. Ini ada dua skrin. Ni scene, okey. Screen kedua, teruslah ke kanan ni. Lagi. Lagi. Ke mana? Saya ni sini. Oh, klik kat sini. Okey, tema 1, okey, boleh tengok, sila tengok video ni. Okey. Salam sejahtera. Okey. Hari ini kita akan belajar unit 1, anda sihat anda jaya. Dalam tema 1, kesihatan. Okey, boleh nampak ke anak-anak? Boleh. Okey, sila dengar. Okey, bagus. Dalam bab ini, murid-murid akan mempelajari kemahiran mendengar dan bertutur. Objektif pembelajaran pada hari ini ialah murid-murid dapat mendengar dan mengenal sebutan sekurang-kurangnya 6 perkataan dan rangkai kata dalam pelbagai ujaran.
Selain itu, murid-murid juga dapat mengenal pasti sekurang-kurangnya 6 sebutan, perkataan dan rangkai kata dengan betul dan tepat. Oh, macam mana ya nak pergi ke, dia kata dengar rakaman audio perbualan di sebelah. Nak patah balik ke belakang. Okey lah ke situ ni. Oh, klik kat sini. Ha. Oh, sini. Dah bukan dia Bukan. di sini. Nak pergi, nak patah balik ke belakang tadi. Dengar rekaman audio. Ini dia dah dengar, tapi nak pergi patah balik belakang, nak tegang kau dengar. Ini ni. Patah di sini. Oh, situ. Tekan Klik di sini. Klik sini. supaya dia tak berjalan. Ni. Ni tak berjalan ni. Perkataan dan rangkai kata dengan betul dan tepat. Oh, alamak. Dia patah belakang. Perkataan dan Okey. Okey, baik pelajar ya. Tadi cikgu sebut kepada anda, inilah dia yang cikgu sebutkan tadi ya, mendengar, kemahiran mendengar dan bertutur ya. Okey. Kemahiran mendengar dan bertutur ni duduk pada SK yang pertama. Ni, SK yang pertama. Okey, boleh nampak ke yang cikgu tunjukkan ini pelajar-pelajar? Boleh respon? Boleh. Okey, bagus. Okey. Baik ya. Kemahiran mendengar dan bertutur. Okey, untuk kita di takyah ni sebenarnya tak ada masalah ya, mendengar dan bertutur. Memang anda akan melepasi. Ya, kita akan pada hujung macam cikgu sebut tadi, akhir tahun nanti ya, kamu akan diuji PBD, pentaksiran berdasarkan bilik darjah ya. Okey, jadi kita ada 6 tahap. Kalau dulu band 1, band 2, band 3, 4, 5, 6. Sekarang ni PBD, KSSM kita sebut sebagai tahap. Kamu insya-Allah tak ada masalah. Boleh cikgu bagi je tahap 6. 6 tu kira terbaik. Ya, orang kata misali lah. Ya, bagus. Orang kata first class. Ya, first class. Insya-Allah. Ya, jadi untuk kamu mendengar dan bertutur ni tak ada masalah. Tapi kena fokus lah. Jangan dalam kelas esok nanti bersemuka jadi masalah ya, macam sebelum-sebelum ni. Kalau tingkatan 1 dulu memanglah kamu masih orang kata alam tu separuh-separuh, 50-50. Tapi dah naik tingkatan 2 ni Allah dah bagi kematangan sikit ya. Jadi dah boleh faham ya tujuan kamu berada di takyah ya, belajar untuk apa, dah boleh matang sikit dah ya berbanding dengan tingkatan 1. Jadi cikgu harap dah naik tingkatan 2 ni matang sikit ya, boleh fokus pada pembelajaran. Jadi 1.0 ialah mendengar bertutur ya, di sini ialah kemahiran mendengar. Okey, baik. Kejap lagi dalam latihan cikgu nak minta kamu dengan cikgu, okey, mula mengenali cikgu Ros Anita. Cikgu serius sikit ya dalam latihan. Jadi cikgu nak ada disiplin. Okey, kejap lagi ya, bila mulakan tugasan ya, tarikh dan hari wajib ya. Lepas tu cikgu nak kamu catat ni ya, 1.0 mendengar dan bertutur. Catat perkataan ini selepas hari dan tarikh. Okey. Lepas tu ni SK ya, tulis SK 1.0. SK SK huruf besar 1.0 mendengar dan bertutur. Lepas tu bawah dia SP. SP tu ialah standard pembelajaran. SK tu standard kandungan, besar, tema besar dia. SP ni ialah anak-anak dia ya, ada 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 sampailah 1.1.7 nanti ya. Banyak anak dia. Jadi untuk hari ni ya, kita nak buat apa? Kita nak mendengar, mengenal pasti dan menyebut perkataan, rangkai kata ya, istilah, okey, istilah, ungkapan dalam pelbagai ujaran dengan betul dan tepat. Kejap lagi kamu akan tonton video. Sambil-sambil kamu tonton tu, kamu cuba perhatikan ya, di situ ada yang telah di-highlightkan, diboldkan ya dengan warna biru ya. Itulah rangkai kata yang dimaksudkan ya. Okey, objektif pembelajaran. Ini hasil yang kita nak lah ya, 1 dan 2. Okey, kita sambung lagi. Lepas ni cikgu tak ganggu kamu dengar betul-betul ya video yang akan ditayangkan ini, yang diambil daripada buku teks kita ya, di muka surat yang kedua ya. Perbualan antara Aiman dengan doktor ya, doktor dengan Aiman berkenaan dengan radang tonsel ya, yang dihadapi oleh Aiman ya. Jadi kamu dengar perbualannya. Okey.
Rangkai kata dengan betul dan tepat. Tema 1 unit 1 halaman 2. Datang seperti ribut, pergi seperti semut. Dengar rakaman audio untuk mengecam cara sebutan yang betul bagi rangkai kata dan istilah yang digunakan. Gunakan teknik main peranan untuk menyebut rangkai kata dan istilah tersebut dalam pelbagai ujaran. Berdasarkan pemeriksaan tadi, apakah penyakit saya, Doktor? Paru-paru dan perut Aiman ada masalah. Denyutan nadi juga normal, tetapi tonsil nampak kemerah-merahan dan bengkak sedikit. Gejala ini tanda keradangan tonsil. Keradangan tonsil? Bengkak? Terutkah bengkaknya, Doktor? Jangan bimbang, sedikit sahaja bengkaknya. Esok, Aiman sudah boleh pergi ke sekolah. Bagaimanakah saya dijangkiti penyakit ini? Sebenarnya, keradangan tonsil ini bukannya penyakit berjangkit. Mungkin Aiman mempunyai tahap imunisasi yang rendah. Apabila terdedah kepada bakteria yang terdapat di udara, Aiman mudah menghidap penyakit ini. Apakah yang perlu saya buat, Doktor? Penyakit selalunya datang seperti ribut, pergi seperti semut. Oleh itu, amalkanlah gaya hidup sihat. Terima kasih, Doktor, atas penjelasan tadi. Sama-sama. Penjelasan tadi. Sama-sama. Radang? Atas penjelasan tadi. Okey, pelajar-pelajar ya. Ini ialah perbualan antara doktor dengan Aiman berkenaan dengan penyakit yang Aiman hadapi ya. Dia berjumpa dengan doktor. Okey, ini perbualannya. Okey, kamu cuba tengok perkataan yang telah dibolkan dengan warna biru ya. Kita ada perkataan pemeriksaan, kita ada perkataan doktor. Okey, kamu boleh tengoklah perkataan yang ada ya. Denyutan nadi normal ya, dan seterusnya lah ya. Bengkak, okey, keradangan tonsil, imunisasi bakteria, okey ya, dan perkataan-perkataan seterusnya. Ya, ada peribahasa yang dimasukkan di sini ya. Penyakit selalunya datang seperti ribut, pergi seperti semut. Datang seperti ribut, pergi seperti semut. Cantik ya. Ada peribahasa, ada peribahasa tu sebenarnya ya melengkapkan ya petikan ini ya. Jadi kalau kita nak buat petikan, nak buat karangan, kena mahirlah peribahasa. Itu sebab dalam buku kita tadi ya, tata bahasa / peribahasa. Okey, baik ya. Ini petikannya. Okey, teruskan. Sama-sama. Radang tonsil atau tonsillitis. Kita mempunyai dua kelenjar tisu dipanggil tonsil. Tonsil ini terletak di bahagian tepi sebelah belakang tekak, rongga mulut atau di pangkal lidah. Kelenjar tonsil ini berfungsi memerangi infeksi di tubuh disebabkan oleh bakteria atau virus yang memasuki badan melalui saluran pernafasan dan menjadi satu daripada sistem pertahanan yang penting dalam badan kita. Bakteria dan virus yang membawa penyakit ini diperangkap di kelenjar tonsil dan mencegah jangkitan dari mereka. Walau bagaimanapun, ada kalanya tonsil ini sendiri dijangkiti mengakibatkan radang tonsil atau tonsillitis. Tonsil akan membengkak, merah dan kebiasaannya terdapat tumpuk-tumpuk putih di atasnya. Apabila ini berlaku, seseorang itu akan mengalami demam, susah untuk menelan kerana sakit tekak, nafas berbau dan suara menjadi serak. Bagaimana merawat radang tonsil? Perawatan yang dapat membantu adalah rehat secukupnya, banyakkan minum air kosong, makan makanan yang sejuk dan lembut,
Elakkan makanan yang keras, berempah, pedas dan panas. Berkumur dengan air garam. Ubat demam dan penahan sakit. Antibiotik jika jangkitan berpunca dari bakteria. Jika radang tonsil ini berulang, pembuangan tonsil atau tonsilektomi mungkin disyorkan. Okey ya, kamu dah tengok radang tonsil. Ya Allah, ya Tuhan ya. Itulah anugerah Allah pada kita ya. Dalam mulut kita ni itu bentuk kejadiannya ya. Masya Allah ya. Itu sebab kita kena jaga kesihatan kita ya. Tema kita pun anda sihat, anda ceria. Ya, anda tak sihat, tak ceria lah. Gitu kan. Alhamdulillah. Ya, cikgu yakin ya yang ada dengan cikgu ni sihat belakalah ya. Alhamdulillah, hari ni hari Jumaat, penghulu segala hari ya. Okey, baik. Jadi kamu dah tengok dah ya. Tadi perbualan doktor dengan Aiman ya. Aiman berhadapan dengan masalah radang tonsil ya, dan kamu juga dah tengok tadi permasalahan ya dalam mulut kita ni ya. Ada 2 tonsil yang Allah berikan pada kita masing-masing ya, duduk dalam mulut kita. Cantik benar rupanya ya. Bakteria tadi pun kalau tengok kan ya, dah rupa corona pun ada ya. Virus-virus yang rupanya cantik benar Allah jadikan ya. Okey, baik. Jadi selesai kamu tengok bahagian muka surat 1 perbualan antara Aiman dengan doktor. Kemudian juga dah tengok berkenaan dengan permasalahan radang tonsil ni, bagaimana asal kejadiannya. Okey, baik. Kamu asuli dengan dia dah sebut dah situ. Tonton video di bawah, kemudian jawab soalan berikutnya. Okey, baik. Cuma cikgu mungkin nak tahu siapa, berapa orang ada yang pakai laptop kan? Ada tak yang pakai laptop ke? Kebanyakannya Saya pakai komputer. komputer. Okey, ada yang pakai komputer. Baik. Okey, baik. Tak apa. Kebanyakan handphone, cikgu pasti kebanyakan handphone. Okey, tak apa. Ya, okey, baik. Cikgu akan ini soalannya ya. Kamu cuba tengok soalan ni ada 2 bentuk. Okey, ni soalan bentuk yang pertama. Ni dia. Selepas menonton video tadi, Boleh nampak tak? Yang pakai handphone mungkin tak apa jelas kot. Boleh nampak tak? Tak nampak penuh. Tak nampak penuh? Tak jelas. clear sangat. Tak clear sangat. Okey, macam ni. Tak ada masalah. Okey, cikgu tunjukkan sahaja. Ini ialah paparan soalan yang pertama. Dia ada 2 bentuk soalan. Ini ialah soalan pertama, padanan. Padankan perkataan di bawah ya dengan maksud yang sebenar. Ya, kamu ada perkataan nadi normal ya, ini yang ada. Itu tadi kan dia suruh kita kan 1.1.1 mendengar rangkaian kata dan istilah ya, mengenal pasti menyebut perkataan. Jadi dia minta kamu sesuaikan ya. Kita ada nadi, normal, bengkak, radang dan imunisasi ya. Nadi telah diberikan jawapannya, ada 4 lagi. Ini tugasan kamu yang pertama. Tak apa, nanti cikgu akan masukkan dalam grup ya. Mungkin di sini tak nampak, tak jelas ya. Cikgu akan masukkan dalam grup. Kamu boleh tonton semula video tadi ya, dan latihan yang menyusul pun akan ada dalam video ni ya. Cikgu akan masukkan dalam grup WhatsApp nanti ya. Okey, ni latihan yang pertama. Kalau kamu tengok dekat situ tak apa nampak dah dekat atas tu, tak mengapa. Tadi cikgu dah sebut ya, kita mulakan dengan SK ya. Jangan lupa, boleh catat dalam kertas kamu dulu. Catat je dulu, simple-simple. SK apa dia? 1.0 iaitu mendengar dan bertutur. Catat yang tu dulu. Huruf besar SK, mendengar dan bertutur. Lepas tu SP. Ya, SP kita 1.1.1. Ya, itu nanti kamu bila kamu tonton video tu balik nanti dalam grup WhatsApp kamu akan nampak ya. Catat salin penuh ya, salin penuh, dan cikgu akan pandu kamu lah. Tak apa ya, cikgu akan pandu kamu. Ini cikgu terangkan sahaja dahulu ya. Okey, lepas tu
Diikuti dengan tajuk. Inilah ya tajuk unit 1, anda sihat, anda ceria. Salin tajuk ni penuh. Teruslah arahan, kemudian pilihan perkataan nak ikut semua ni. Ya, buat kemah-kemah latihan ya. Jadi ini tugasan yang pertama. Okey, tugasan yang seterusnya ni yang pertama ya. Buat latihan ni dulu. Okey. Sila jawab soalan di bawah dalam buku tata bahasa kamu. Ya, buku tata bahasa. Baik, ini soalan yang kedua. Jawab soalan di bawah. Tak nampak, tak apa ya. Nanti tengok balik semula ya. Balik kepada WhatsApp, kamu tengok balik. Cikgu akan masukkan dalam grup WhatsApp kita. Okey, ada 5 soalan ya. Soalan 1, 2, 3, 4 dan 5. Cikgu nak anda catat macam mana nak buat latihan ini. Soalan, jawapan. Soalan, jawapan. Sampailah nombor 5. Ya, ada setengah pelajar dia suka buat soalan dulu, jawapan kemudian. Tak boleh ya. Buat soalan jawapan sampai selesai. Itu satu. Yang kedua, kita ni pemahaman ya, pemahaman dalam tata bahasa. Dalam buku tata bahasa, buat dalam buku tata bahasa. Terus sambung saja. Jadi, sebagaimana yang cikgu-cikgu kamu pernah mengajar kamu sejak kamu alam sekolah rendah. Ya, darjah 3, 4, 5, 6, mat tingkatan 1, pemahaman, jawab dengan lengkap. Jadi tolong jawab dengan lengkap. Tak nak dalam bentuk point. Ya, letak noktah di sini, simbol dash ke apa. Apakah tonsil? Terus jawapan. Tak nak ya. Kita bahasa Melayu pemahaman kena jawab lengkap. Okey, cikgu ambil contoh soalan nombor 3. Dengar je lah ya, kalau bagian tak apa nak jelas ya, kamu cuba zoom lah kot nampak ya, walaupun kembang kot tulisannya. Cikgu bacakan. Terangkan ciri-ciri tonsil yang mengalami keradangan kerana jangkitan kuman. Nak jawab macam mana? Kena ambil soalan lengkap. Ciri-ciri tonsil yang mengalami keradangan kerana jangkitan kuman ialah, jawapannya ada dalam video klip tadi. Kena tonton balik semula lah. Yes, naraikan apa ciri-ciri tu dengan mengambil balik soalan, baru jawapan. Tak nak ya, terangkan 4 cara untuk merawat radang tonsil, kamu letak dash ataupun 1 roman, 2 roman, 3 roman. No, tak boleh. Kita bahasa Melayu. Sign. Ya, jadi kita kena buat ayat lengkap. Sampai di situ ada sebarang pertanyaan, silakan pelajar. Cak jelas? Okey, boleh faham semua pelajar-pelajar? Boleh. Bagus. Okey, baik ya. Okey, jadi sila selesaikan latihan ini. Ada nak tanya, nanti boleh tanya ya. Selesaikan kedua-dua latihan ini, termasuk yang ketiga. Ada lagi satu susulan ya, soalan latihan. Kamu Tadi masuk. Ardiana Nur Hajar. Naik kereta api ke? Allah, tak apa. Janji masuk kelas ya. Janji masuk kelas. Itu yang penting. Okey, Ardiana tadi kita dah separuh dah. Ya. Kelas kita daripada 10.30 tadi dah separuh dah. Tak apa, nanti Ardiana, kamu boleh tonton balik video ini. Cikgu akan masukkan dalam WhatsApp. Ikut saja ya. Kalau tak faham nanti anda boleh PM cikgu ya. Anda dah tip. Okey. Baik, jadi selesaikan latihan ini dan latihan wajib hantar kepada cikgu. PM cikgu. Ya, okey. Bila hari ini kita buat latihan, cikgu tak akan ambil masa panjang masa kamulah. Ya, 10.30, 11.30 sampai ke 12. Kita sampai 12.30. Cikgu tak akan ambil masa kamu lebih. Ya, biar cikgu bagi sikit masa untuk kamu supaya kamu sempat buat latihan ya, dan sempat hantar kepada cikgu. Ya, hantar hari ni jugalah. Hantar hari ni. Pukul berapa cikgu? Jangan tanya. Hantar hari ni. Jangan tanya. Asalkan hantar. Wajib hantar. Cikgu kata wajib hantar. Kehadiran kamu berdasarkan kamu hantar latihan ya. Kamu hadir. Alhamdulillah 28 orang dah hadir. 2 orang lagi tercicir, tak mengapa, mungkin lambat sikit lagi. Ada lagi yang akan masuk nanti kemudian. Hadir waktu PDPR wajib, hadir kerana hantar latihan pun wajib. Ada dua ni ya. Hadir kerana bersama-sama dengan cikgu, satu perkara. Hadir lagi satu kerana siap menghantar tugasan, lagi satu perkara.
Jadi yang kedua tu yang sangat penting. Bila hantar latihan baru tanda hadir. Yang tu yang cikgu akan tik dalam dalam kehadiran HEM yang hantar latihan tu. Jadi tolong hantar cepatlah buat latihan, jangan tangguh-tangguh Hari ni kelas ni kira akhir lah. Jadi kamu banyak masa lagi. Tolong buat cepat dan hantar cepat, jangan tangguh-tangguh kerja. Cikgu kata apa? Hantar latihan hari ini. Faham kan? Okey, baik. Okey, selesai. Ada apa nak tanya? Tak ada apa kan? Boleh faham ya anak-anak? Boleh. Baik, alhamdulillah. Okey, bagus. Kalau tak ada apa untuk bahagian yang pertama ini, kira selesailah faham. Kejap lagi boleh teruskan tugasan. Okey, kita nak masuk bahagian yang kedua. Cikgu memerlukan lagi sehelai kertas. Yang ni asingkan terus. Asingkan, ambil kertas baru. Boleh guna buku pendek boleh, buku panjang pun boleh, tak ada masalah sebab kita nak buat ejaan. Sistem ejaan dalam tata bahasa juga Okey. Biar cikgu cerita sikit kat kamu. Sebenarnya pada tahun lepas kami guru-guru bahasa Melayu, sebelum kita PKP yang pertama dah selesai, kita dah balik sekolah alhamdulillah bulan 8 sebelum nak PKP sekali lagi kami guru bahasa Melayu di tingkatan 1, cikgu Damia dengan cikgu Nurul Izzatul Aida merancang untuk mengumpulkan kamu semua pelajar tingkatan 1 untuk kami terangkan konsep soalan kertas 1 dan kertas 2. Tetapi perancangan Allah lebih cantik kami tak sempat untuk mengumpulkan kamu kerana kita sekali lagi Allah uji dengan PKP yang seterusnya. Itu mudah-mudahan kita ni menjadi hamba yang redha ada hikmah di sebalik segala yang Allah dah tentukan kepada kita semua ni penduduk bumi ini. Okey, jadi ejaan ni pun termasuk dalam kertas 1 kita ada 2 kertas 1 dan kertas 2. Kertas 1 2 jam, kertas 1 1,5 jam, kertas 2 1 jam. Jadi ejaan ni dan tata bahasa yang kita buat tadi duduk dalam kertas 1. Duduk dalam kertas 1. Jadi ejaan pun antara aspek yang penting yang kamu harus kuasai. Okey, yang harus kamu kuasai. Okey, sekarang cikgu nak minta kamu keluarkan sehelai kertas. Kertas tu maksudnya boleh buku pendek, boleh buku panjang, boleh buku lama-lama, tak kisah, testpad boleh. Janji sehelai. Kita tak nak campur dengan latihan tadi sebab kamu nak hantar nanti, kamu akan hantar latihan pemahaman yang tadi dan kamu akan hantar latihan pengukuhan ejaan. Okey, cikgu harap di sisi kamu masing-masing semua orang dah ada kertas. Okey, macam mana kita nak buat? Okey, kita pergi ke scene yang ketiga. Selai kertas masing-masing selai kertas dengan pen tak nak pensel mesti pen. Okey. Alamak, cikgu. Macam mana nak pergi ke ni? Dah tak ada gambar ni. Dah terpadam ke apa tadi? Dia log padam. Adalah tu. Sebab tengok tiba-tiba dia muncul macam mana. Okey Ni. Okey, baik. Di kertas itu kamu catat perkataan latihan pengukuhan ejaan. Tulis besar semua. Latihan pengukuhan ejaan. Elok juga tulis tarikh hari ni, Jumaat 28 hari bulan 1. Okey, Jumaat 28/1. Kamu tulis di situ latihan pengukuhan ejaan. Okey, cikgu nak bagi arahan. Cikgu nak tunjukkan gambar ni tapi ada teknikal sekejap. Okey, kamu ambil arahan cikgu ni Tandakan right. Tandakan right. Right tu perkataan right lah. Ini arahan dia. Tandakan right pada ejaan yang betul. Tandakan right pada ejaan yang betul. Sila catat kamu nak dengar perkataan cikgu sebut sila catat. Cikgu tak sebut pun sila catat. Maknanya kita guna catat. Ini antara ejaan sila catat. Pelajar-pelajar, kita ada 27 pelajar, semua 30. Okey, 27 yang hadir untuk slot secara online ni.
Cikgu ulang. Tandakan right pada ejaan yang betul dan pangkah. Buat pangkah. Ya, tanda pangkah tu dan pangkah pada ejaan yang salah. Dan pangkah pada ejaan yang salah. Okey, sambung. Buat pembetulan pada ejaan yang salah. Okey, itu dia. Okey. Kat sini. Buat pembetulan pada ejaan yang salah. Okey, boleh nampak tak? Bentuk dia macam ini ya. Nampak tak? Cikgu buat kotak. Tu kotak. Kita ada 15 soalan pelajar-pelajar. Okey, sampai nombor 15 buat kotak. Buat kotak, buat 2 ruangan. Tu dia. Ya. Okey, kamu tulis perkataan dan juga pembetulan. Pasal apa pula dia padam? Buka lah balik. Perkataan, lepas tu pembetulan. Okey, baik. Kamu nampak tak cikgu tulis nombor 1, nombor 2. Okey, macam ni ya caranya. Okey, tadi kan cikgu tulis perkataan catat. Okey, cikgu tulis dekat sini perkataan catatnya CE, catat. Catat. Okey, andaikan ini perkataan yang pertama catat. Tadi kan cikgu dah sebut kita tak pakai catat, kita pakai catat. Betul. Maka kamu tulis betul kat sini. Dekat bahagian pembetulan, kosongkan je lah. Tak payah buat apa sebab perkataannya dah betul. Okey, dah betul. Tapi sekiranya perkataan yang cikgu sebut itu ialah catat. Salah kan? Perkataan catat salah. Kamu letak pangkah sebelah dia. Pembetulan kenalah buat betul. Ikut macam mana yang kamu tahu. Pengetahuan sedia ada. Catat. Okey. Itu jawapan yang patut sepatutnya. Itu jawapan yang betul sepatutnya. Okey. Boleh faham tak pelajar? Kamu kalau tak faham tanya ya, sebab kamu di rumah masing-masing ke dalam kelas nak tanya kawan sebelah, kawan depan, kawan belakang. Tak faham tanya. Jangan risau ya. Bersuara je. Tanya je. Okey, kita nak mula dah. Ada 15 soalan. 15 perkataan keseluruhannya. Boleh bersedia ya? Jangan ambil perkataan yang pertama. Ya, jangan ambil perkataan catat ni. Ini contoh. Ini contoh. Ya, ini adalah contoh. Jadi lepas ni gunalah catat. Jangan guna catat. Kamu orang berilmu. Ya, hari ni kamu dah diberikan ilmu, dah tahu. Catat, catatan, catat, mencatat, pencatat. Semua beza tu. Mencatat perbuatan, pencatat orang. Kata nama, mencatat kata kerja. Guna perkataan catat ya. Okey, pelajar-pelajar, dah ada ilmu belaka dah. Alhamdulillah ya, anda bertuah ya kerana terpilih ya untuk mendapat ilmu. Okey, kalau sudah bersedia, cikgu nak tunjukkan 5 perkataan. Kamu tolong catat betul-betul nah. Kalau ada sengkang, bubur sengkang, kalau rapat-rapat, jangan ikut kamu, jangan ikut kepala kamu. Tolong ya, sebab ini ialah ejaan. Jadi kalau ejaannya memang dah eja rapat ya, jangan kamu pandai-pandai jarak kan ya. Jadi kamu tengok perkataan yang cikgu bagi ya, 15 perkataan ni kamu ikut macam mana yang cikgu bagi ya, sebab tugas kamu sekarang ni ialah menandakan right pada jawapan betul, menandakan salah pada jawapan yang salah, lepas tu kena buat pembetulan. Itu kerja kamu. Okey, kalau sudah sedia, cikgu nak bagi perkataan yang pertama. Okey. Sebentar. Perkataan kita yang pertama. Dia kena serum macam ini. Macam mana? Tu balik. Okey. Itu dia. Sila ambil perkataan yang pertama. Ini nombor 1. Kalau dia dah tulis rapat, jangan pandai kita jarakkan. Kalau dia betul, kamu write macam tadi. Ya, letak je sebelah dia dalam kolom yang pertama, sebelah dia dekat garisan right. Kalau betul, ya, kalau salah, pangkah. Lepas tu buat jawapan yang baharu di ruangan pembetulan.
Okey, dapat. Nombor 1. Cikgu, so apa cikgu? Anti dadah. Kamu tak Tak nampak penuh. tidak tak nampak penuh. Tak nampak penuh. Yang lain macam mana? Tak ke? Nampak. Oh, nampak. Nampak. Yang tak nampak tadi perkataan anti dadah ni dia eja secara rapat. Rapat semua. Jadi dengan kita pandai jarak. Kalau rasa dia salah, betul kan? Kalau rasa dia betul, kamu right saja. Itu anti dadah. Ya, okey. Nombor 1. Kita pergi kepada nombor 2. Tu dia. Pasar raya. Pasar raya. Sila ambil pelajar-pelajar pasar raya. Itu ejaan daripada cikgu. Kira soalan ya. Ini kira macam soalan. Ini soalan daripada cikgu. Jadi ambil macam mana yang cikgu bagi. Okey. Sila buat jawapan betul kalau rasa salah. Right kalau rasa betul. Pengetahuan sedia ada kamu. Dan insyaAllah ujung nanti selesai 15 cikgu akan bagi jawapan terus. Kita terus bincang. Yang ni kita terus bincang jawapan. Jadi kamu buat betul-betul. Oh, lagi satu. Cikgu minta ya. Ini yang kedua. Baru yang kedua. Okey, apa yang cikgu nak? Okey, kita ada 15 soalan. Tolong letak target kamu. Jangkaan kamu boleh betul berapa? Jangkaan awal. Ya. Kalau rasa tak payah rasa-rasa lah. Ya, sebab kita bila kita belajar kita kena ada panduan sendiri. Kendiri. Kena ada motivasi pada diri. Aku nak capai berapa? Aku nak apa sebenarnya dalam latihan hari ni? Aku nak macam mana? Aku nak macam mana? Jadi atas kamu lah. Ya, kalau okey, kita ada 15. Cikgu dah bagi tahu awal 15. Okey, baik. Nak target tinggi, janganlah target rendah. Ya, jangan target 9 per 15, tak mau. Ya, sebab ejaan ni bukan baru pada dalam hidup kamu, bukan baru, bukan benda baru. Ya, jadi kamu letak target. Okey, target tinggi terus. Paling-paling tidak-tidaknya 13 lah, katalah ya. Jadi 15 ni soalan aku target, saya target, mesti target 13 per 15. Jadi buat betul-betul. Okey, itu yang cikgu nak daripada kamu. Ya, supaya kita capai target apa yang kita buat pada hari ini untuk bahasa Melayu. Okey. Itu yang kedua, pasar raya. Jawab ikut soalan cikgu bagi. Yang kedua. 3. Okey, tulisan cikgu rasa sangat jelas. Okey, sangat jelas. Patriotisma. Patriotisma. Jangan salah eja. Ya, dah cikgu tunjuk, cikgu eja lagi untuk kamu. Kalau betul right, kalau salah pangkah. Patriotisma. Okey, nombor 2. Nombor 3. Tak dapat? Bagi tahu nah. Itu nombor 3 pelajar-pelajar. Nombor 4, kokurikulum. 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 Baik, kokurikulum. Yang keempat. Okey, kita pergi yang kelima. Tu dia. Mengulang kaji pelajar-pelajar perkataan dan eja betul-betul. Mengulang kaji. Okey. Tu dia ya, cikgu buat besar supaya nampak jelas. Tak jelas cikgu baca lagi. Ya, eja lagi. MENGULANGKAJI semua rapat. Mengulang kaji. Nombor 5. Nombor 6. Baik. Ni. Silangan. Ya, sarapan apa kamu pagi tadi? Ya, apa mak buat ya? Seronoknya duduk kat rumah kan? Selesa mak layan kita kan? Alhamdulillah. Okey, nasi himpit. Betul ke? Tak tahu. Cuba. Nasi himpit. Fikir-fikir sekejap. Nasi himpit. Himpit. Biasa dengar nasi himpit.
Cuba dulu. Itu sebab cikgu kata skor baik orang dapat skor 15 100% kan, 15. Kalau rasa tak lalu, tak mampu 12, turunkan sikit lagi. Ya, level 15. Tak apa. Tapi jangan sampai dah hujung nanti lagi turun. Allahu Akbar. Apa harap itu kan? Okey. Paling-paling 12 nasi himpit yang ke-6. Baik, yang ke-7. Apa tu yang ke-7? Silaturahim. Silaturahim ukhra. Silaturahim. 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 Okey, tu yang ke-7. Okey, salin dulu. Kalau rasa ni kan tak apa, cikgu bagi masa kejap lagi. Ya, kamu rasa nak ubah nak apa. Silaturahim yang ke-7. 7. Yang ke-8. Tu dia, stocking. Stocking. Kamu kalau ikutkan buka sekolah bulan 3. Ya, ambat lagi. Kalau yang tingkatan 3, 4, 5 tu, ya, 2021 dia dah prepare lah dengan segala bagainya. Antaranya itulah dia stocking. Betul ke stocking? Okey, tu yang ke-8. Dapat ya, cikgu harap cikgu tak laju sangat. Kalau laju tak dapat bagi tahu ya. Itu nombor 8. 9. Simple aja. ke-5. Okey, ke-5. Macam tu ke? Ke-5, ke-8, ke-10, ke-12, ke-1, 5. Macam tu ke? Cuba tengok ya, ke dan 5 ya. Angka nombor 5. Okey, itu nombor 9. Kita ada 15. 10. Baik, definisi. Definisi ke? Definasi ke? Yang mana satu yang kita nak pakai ni? Macam tadi catat dengan catat ya. Kita dah tak pakai catat, kita pakai catat. Tapi pelajar-pelajar ada sesetengah perkataan yang kita pakai kedua-duanya. Itu tunggu dulu. Ya. PDPR kita ni sangat terhad. Nanti kalau diizinkan bersemuka, kita nambah lagi latihan. Hari ni yang ke-10 definisi. 10. Juru ukur. Juru ukur 11. JURU rapat semua ya. Tengok tu juru ukur rapat semua ya. Kita buat ikut soalan. Jangan ikut kepala kita ya. Ikut soalan. Okey, juru ukur yang dirapatkan keseluruhan. Baik, 11. Okey, kemudian yang ke-12, kemaskini. Kemaskini. KAMASKINI. Okey. Kemaskini. Sekejap. Okey. Yang ke-12. Yang ke-13, Pratadika. 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 Rapatnya Pratadika rapat ya. Kamu tengok tulisan cikgu cantik tu. Cantik tulisan cikgu tu. Satu-satu cikgu tulis. Memang tulisan cikgu tak ada share dengan orang lain. Seketul-seketul, sebiji-sebiji. Pratadika. Pratadika. Pra apa lagi nah? Pra universiti banyak pra. Okey, 14 prihatin. 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 Okey, dapat ya. Prihatin. Prihatin. Keprihatinan. Dan yang terakhir 14, yang ke-15, motorsikal. Motorsikal. Yang ke-15, motorsikal. Okey.
Okey, baik, selesai ya. 15 soalan. Okey, baik, dapat tak? Ada sesiapa yang termiss? Ada sesiapa boleh nak tanya, cikgu saya ni nombor 8 tadi apa? Boleh. Sebelum kita tengok jawapan, kamu boleh tengok balik semula kalau kamu nak semak. Cikgu bagi masa seminit ke? Cuba tengok. Cikgu, ni Ya. latihan apa? Ini latihan pengukuhan ejaan dalam kertas 1. Cikgu tak nampak lah siapa yang bertanya ni ya. Saya. Ya, saya tu siapa sebab cikgu tak nampak yang mana bersuara ni. Yang Echa. Siapa nama kamu? Yang Oh, Echa Comel tadi. Oh, Echa Comel. Nanti cikgu nak tengok Comel ke kamu? Si Comel. Okey, Echa Comel. Okey. Ini namanya ialah latihan pengukuhan ejaan. Ya, latihan pengukuhan ejaan ni duduk dalam kertas 1 bahagian B. Baik, kalau cikgu nak terangkan sikit kepada kamu, dalam kertas 1 ni kita ada A, B, C. A, B, C. Kita ada D, 4 bahagian ya pelajar-pelajar, ada 4 bahagian. Bahagian A ni objektif, 20 soalan. Objektif. Kamu tik sahaja jawapan. Bermula bahagian B sampai bahagian D. Bahagian B ialah tata bahasa. Tata bahasa subjektif. Lepas tu bahagian C ialah bahagian novel. Ya, novel dan juga pemahaman Komsas subjektif. Dan bahagian D ialah bahagian ringkasan ulasan. Itu 4 bahagian. 1 jam setengah yang kamu nak jawab. Jadi ejaannya duduk di bahagian B ya. Bahagian B soalan nombor 1. Okey, ada apa lagi nak tanya sebelum kita bagi jawapan? Cikgu, Saya. yang soalan ni kena hantar ke? Betul, wajib. Cikgu nak tengok balik sebab walaupun kamu buat, cikgu mesti kena tengok macam mana cara kamu buat. Wajib hantar. Wajib. Jadi tak apa, kertas apa kamu guna, macam mana tulisan kamu, tapi janganlah cakap ayam sangat. Tak nampak, cikgu tak nampak apa benda kamu catat. Tak maulah. Tulis betul-betul itu sebab kena ready. Sebelum 10:30 tadi dah patut kena ready dah. Kena ada kertas, kena ada apa. Kalau cikgu terlaju, kamu slow kan cikgu tak dapat. Bagi tahu. Jadi kena hantar, kena PM cikgu. 3 latihan ni kena PM cikgu. Barulah namanya hadir kelas. Lagi? Kalau tak ada, cikgu bagi jawapan. Ya, saya. Boleh kuat sikit siapa yang cakap ni? Ya, saya. Cikgu tak apa dengar kamu cakap. Boleh kuat sikit tak? Yang lagi 2 tu yang soalan tadi tu kan? Ya. Ni yang tadilah, yang kamu tengok video tadi. 2 tadi tu latihan yang video tadi. Tak apa, yang tu nanti kamu tengok dalam kamu boleh ulang tayang. Kejap lagi cikgu akan masukkan dalam WhatsApp. 2 tu yang tadi. Padankan dan juga soalan pemahaman yang daripada buku teks tadi. Buku teks tadi. Yang ketiga ni yang ejaannya. 3 ni wajib hantar. Wajib PM cikgu. Baik, boleh faham dah. Okey. Ada lagi nak bertanya sebelum kita bagi jawapan? Tak ada dah ya? Okey, baik, cikgu nak bagi jawapan sekarang. Macam ni, kamu semak dengan pen merah. Yang ni cikgu tak perlu semak, tapi kena hantar latihan ni. Bukan apa, sebab cikgu nak tengok cara kamu menjawab, cara kamu semak, cara kamu pangkah, cara kamu write. Kalau betul write, kalau pangkah, kalau salah pangkah. Ya. Jadi arahan ni tadi macam mana? Arahan ni tadi disuruh kamu betul atau pangkah. Betul atau pangkah kan? Okey, baik. Okey, ni jawapan yang pertama. Boleh semak sekarang jawapan masing-masing. Cikgu nak tanya dulu. Cikgu. Mana? Okey. Nak Cikgu nak write dekat mana? Nak write dekat mana? Okey, macam ni. Okey, cikgu ambil balik kertas tadi. Mana ya kertas tadi dah tergebang ke mana? Oh, sekejap. Okey, sekejap Okey, nak write dekat mana? Baik, pada nombor. Alamak, dah tergebang ke bawah. Tolong ambil jap.
pada nombor. Okey, kalau kamu tulis nombor 1, 2, 3, kamu write pada nombor 1, betul lah. Kamu write dekat nombor tu. Write dekat nombor tu. Okey, Awadah. Boleh faham Mana dia? Bukan ini, bukan yang ada gambar jadual ni. Okey, itu tadi jawapan yang pertama, anti dadah. Anti dadah ni dah hilang ya. Anti dadah ni pelajar-pelajar ialah imbuhan pinjaman. Okey, cikgu catat dekat situ. Kalau kamu nak tulis nota apa-apa boleh, silakan pakai pen merah kamu boleh. Tak ada masalah, cikgu suka sebenarnya. Kamu ambil catatan apa yang cikgu catat, apa yang cikgu buat. Okey, kamu nampak cikgu gariskan dekat bawah ni. Kalau kamu nak tulis dekat bawah, kamu boleh tulis dekat situ. Ini ialah imbuhan pinjaman. Okey, cikgu yakin sangat-sangat kamu dah belajar dah imbuhan pinjaman ni, ya. Imbuhan pinjaman ni kita pinjam daripada luar. Ada yang daripada nota ni pun ada. Kalau kamu Google nanti kamu type imbuhan pinjaman dia akan keluar. Ada anti, ada pro, ada eka, ada eko, ada pra. Pra tadi kah tadi? Jadi apa tips dia bila imbuhan pinjaman, imbuhan pinjaman anti, pra, eko, eka, ejaan ni kena rapat. Ni cikgu terjarak sikit, sebenarnya rapat Sebenarnya rapat ni pelajar. Jawapan dia betul. Anti dadah kena rapat. Kalau kamu jarak, kalau kamu buat salah pangkah, maknanya kamu dah salah. Kamu kena tik pada nombor nombor 1 yang di tepi luar garisan tadi, kamu kena pangkahkan dekat sini. Ini sekarang kalau kamu buat anti dadah rapat, kamu write daripada nombor ni. Betul. Nanti nak kira kan, kamu write. Okey, boleh faham pelajar ya? Boleh. Baik. Okey, bagus. Cepat faham ni, cikgu suka ni. Senang kerja cikgu, laju kita belajar. Okey, itu yang nombor 2 pelajar-pelajar. Nombor 2, pasaraya soalan tadi yang ni. Pasaraya dia rapat. Jawapan dia salah. Sebab pasaraya, nampak cikgu dah jarakkan betul-betul dan dia ada 2 R. R1, R yang kedua, dan kita kena jarakkan ejaan dia. Pada soalan tadi rapat 1 R, 1 salah. Jawapan dia ialah rapatkan. Jawapan dia ialah pasaraya jarakkan. Kamu ini yang betul. Ini jawapan cikgu ini yang betul. Okey. Dan tips yang lain, cuba kamu tengok. Cikgu dah senaraikan. Balai raya, hari raya, lebuh raya, bandar raya, semua jarak. Nampak? Semua jarak. Semua jarak. Semua jarak. Kecuali bandaraya yang khas. Contoh bandaraya Ipoh. Tulis kat sini. Nak catat boleh, silakan. Pada jawapan masing-masing. Bandaraya Ipoh, kita rapatkan tak ada R2. Sebab apa? Sebab dia nama khas KNK. KNK ni ialah kata nama khas, kata nama khas. Dia saja yang jarak 1 R. Yang lain semua kamu tengok mana jarak. Ini penting. Kalau tak masuk dalam peperiksaan pertengahan tahun, akhir tahun, mana tahu dia masuk tingkatan 3, mana tahu dia masuk tingkatan 4, tingkatan 5, semua ni berguna untuk kamu. Itu nombor 2. Okey, kita teruskan. Nombor 3, patriotisme pada soalan salah. Pada soalan salah A. Kita sebut saja patriotisme, tetapi ejaan dia me. Patriotisme, nasionalisme. Apa lagi? Vandalism. Betul, bagus. Vandalisme. Lagi apa? Apa lagi? Gangsterisme. Me ni ujung. Tapi kita sebut patriotisme, nasionalisme, gangsterisme. Ma ujung tapi ejaan dia me. Ini sebutan tak sama dengan ejaan antaranya. Okey, boleh. Kalau cikgu laju, kamu mungkin boleh slow sikit cikgu. Kalau kata nak bertanya, boleh respon, no problem cikgu tak pergi laju sangat. Okey, itu nombor 3. Nombor 3 baru kita ada 15. Co-curriculum betul belajar. Itu jawapannya. Betul. Tiada kesalahan pada co-curriculum. Jangan pandai-pandai nak letak sengkang. Bila letak sengkang kamu dah salahkan dia. Co-curriculum. Betul. Ejaannya betul. Okey, nombor 4.
Nombor 5 tu dia. Mengulang kaji pada soalan salah. Mengulang kaji pada soalan salah. Sebab apa? Okey. Baik kelas. Cikgu catat kata akar dia ulang kaji. Ulang kaji. Ni cikgu tulis kat situ. Ya, kata akar dia ialah ulang kaji. Tetapi kamu nampak dia jarak. Nampak dia jarak tu. Bila cikgu letak macam ni, esok bila buat karangan, ya, cikgu letak tanda ini, maknanya kamu kena faham. Ya, jarak. Okey. Sekarang cikgu tambah imbuhan meng, ya. Di awal. Nampak imbuhan meng. Asal dia jarak. Bila kita tambah imbuhan awalan sahaja, pelajar, ejaan dia tetap jarak. Tetap jarak. Tips dia yang tu, ya. Ini ialah kita panggil kata majmuk. Ya, ulang kaji ni ialah kata majmuk, ya. Jadi tips dia, bila ada imbuhan awalan sahaja, ya, jarak tetap dijarakkan. Bila nak rapat, okey, tunggu dulu, ya. Kita selesaikan satu-satu, nah. Okey, selesai. Nombor 5. Nombor 6, nasi himpit. Nasi himpit lah. Bukan nasi impit. Bukan. Lazimnya kebiasaannya kita sebut nasi impit. Tapi ejaan bahasa Melayu nasi himpit. Sebab apa? Sebab kita letak benda berat. Dulu-dulu zaman tok nenek kita, kalau siapa-siapa ada pengalaman datuk-datuk, rumah datuk ada kampung lagi, ya, masih ada nenek, masih ada datuk, ya, cikgu yakin ni semua yang muda-muda ni zaman mak-mak, ya, masih ada datuk nenek. Dulu-dulu ni orang nak buat nasi impit bukan macam sekarang beli ready made masuk dalam ni masak siap kan. Dulu-dulu dia kena himpit. Himpit tu maknanya kena letak benda berat. Ais timba ke letak dalam beras yang letak lapik atas dia, bagi dia jadi nasi impit. Itu disebut himpit. Ya, ada H tu. Sebab ada benda berat atas dia, dihimpitkan ke nasi supaya dia rapat jadi nasi impit macam mana yang kita makan sekarang. Itu kisahnya, ya. Okey, nasi himpit ya pelajar. Betul kalau pengetahuan kita. Okey, kamu dah ada ilmu hari ni. Alhamdulillah. Silaturahim 1R. Soalan salah. 1R sahaja. 1R sahaja. Ya. Okey, selesai. 7. 8. Stocking. Tu dia ejanya. Stocking. Bukan stocking. Sama macam nasi impit. Ya. Stocking. Salah. Tak salah dari segi sebutan, tapi salah dari segi tulisan. Ni yang betul ni tulisan. Ambil PT3 kan. Tahun depan stocking nah. Okey, 8. Okey, cikgu tak laju kan? Boleh ikut ya? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Okey, yang kelima. Salah rupanya. Ya, yang kelima kena ada sengkang. Ya. Anak yang ke-8 kena ada sengkang. Pelajar, boleh tak siapa-siapa respon macam mana kalau kita nak guna yang tanpa sengkang? Kena tukar lagi. Ya, Fatin Syamila, silakan. Betul, kita eja 5 kan. Perkataan 5 tu kita eja KELIMA, maka dia rapat keseluruhannya, ya. Bila kita eja dia, maka ejaan tak ada sengkang lah, ya, dan kita rapatkan. Bagus, selesai nombor 9. Okey, berapa agaknya skor kita, ya? Dah 10 dah ni. Okey, definisi, betul. Bukan definasi. Kamu boleh catat, ya? Ya, Adrana, ada nak tanya? Okey, tak apa, tak sengaja. No problem. Definisi, bukan definasi. Kamu boleh catat dekat bawah definisi, ya, kamu tulis definisi pangkah. Tak boleh guna. Kamu boleh guna ayat kamu sendiri, tak apa. Cikgu tak kisah. Ya, waktu kamu hantar nanti ada tulisan sana, tulisan sini. Cikgu suka sebenarnya sebab kamu sangat, ya, ambil berat, ya, apa benda yang cikgu ajar. Cikgu sangat suka. Apa tu? Kita nak pergi buat ulang balik kan?
Nak pergi ke nama demo. Sini. Okey. Okey, definisi yang ke-10. Yang ke-11, juru ukur. Okey, nampak ya, juru ukur. Kita rapatkan keseluruhannya. Yang ini cikgu nak sebut sama macam pra, sama macam juru, sama macam anti. Okey, kita boleh buat catatan dekat situ. Anti, sebab kita dah ambil perkataan ini. Pra, ya. Yang ini kita namakan dia sebagai apa tadi cikgu kata tadi? Apa tadi? Imbuhan pinjaman. Betul. Bagus. Memang anda fokus. Betul lah. Sekejap. Imbuhan pinjaman. Ya. Catat dekat situ nah. Jadi bila imbuhan pinjaman, ya, buat bintang dekat situ. Ejaan mesti rapat. Kamu buatlah nota. Okey, selesai. Okey, yang ke-12 ialah kemas kini. Kemas kini dalam latihan kita tadi dia eja rapat, ya. Sebenarnya kemas kini kena jarak. Yang ni yang betul. Yang soalan salah. Ya, soalan ni salah ya, sebab dia kena eja jarak. Kemas dan kini. Mengemas kini sama macam mengulang kaji, tetap jarak. Sebab awalan sahaja. Ya, awalan sahaja. Bila nak rapat, ini biarlah cikgu ceritakan sikit. Mengemas kini kan. Ada awal, ada akhir. Yang tu baru rapat keseluruhannya. Catat, ya. Catat. 12. Yang ke-13, pratadika tadi dah sebut, ya. Tak boleh ada sengkang. Okay, tak boleh ada sengkang. Nampaknya rapat pratadika. Imbuhan sama macam juru, eka, eko, ya sama ya. Yang ke-14, prihatin. Soalan prihatin, jawapan betul. Prihatin, keprihatinan, tambah sajalah ya, keprihatinan. 14. Dan yang terakhir, motosikal. Soalan salah sebab ada R. Ya, jawapan tiada R. Motosikal. Selesai 15 soalan kita pada pagi ni. Ya, 3 latihan. Okey, settle. Ada apa nak tanya pelajar-pelajar? Tak ada. Ada tak yang dapat 13? Catat skor kamu. Ada tak yang dapat 13? Cikgu, Saya boleh ulang balik tak yang nombor 13 dengan 14? boleh tak ada masalah. Nombor 13 dan 14 ya. Okey, ni nombor 15. Ni nombor 14. Ini nombor, okey. Baik, nombor 13 tadi pratadika. Pasal apa macam tu? Pratadika ni. Ya, pratadika ejaannya kena rapat ya. Tak boleh jarak ya. Salah. Tak boleh ada sengkang dan tak boleh jarak. Dia kena rapat terus. Tak ada sengkang dan tak ada jarak. Ini nombor 13. Dapat tak? Okey. Dapat. Dan nombor 14 ialah prihatin. Prihatin dah betul ikut soalan. Dah betul dah. Cikgu. Okey, sama. Cikgu. Saya. Cikgu. Kalau nombor 15 cikgu. Nombor 15 tadi motosikal. Motosikal tak ada R. Tak ada R. Motosikal nampak? Nombor 8. Okey. Nombor 8 perkataan apa? Sama-sama. Nombor 8 apa ya? Ni dia, nak jumpa. Stocking. Ada G. S-E-T-O-K-I-N-G. Ada G. Yang bertanya dapat? Okey, baik. Okey, baik. Boleh faham kan? Boleh. Dapat ilmu hari ni ya. Cikgu harap apa yang cikgu sampaikan ya ada manfaat untuk anda semua dan ada sedikitlah bahagian cikgu ya. Mudah-mudahan, amin. Okey, baik. Jadi cikgu ulang balik tugasan kamu hari ni. Tengok balik video tadi. Lepas tu fahamkan video, jawab soalan yang ada, jawab je soalan yang ada. Ya, ada 2 soalan di situ. Padankan dan juga soalan pemahaman. 2 bahagian. Lepas tu ejaan ni tak ada apa. Kamu cuma perlu hantar kepada cikgu. Cikgu nak tengok skor saja dan cara kamu menjawab. Itu sahaja. Okey, boleh faham pelajar-pelajar?
Boleh. Cikgu. Okey, boleh faham. Alhamdulillah ya, boleh ikut cikgu. Jadi sehingga ke jam hampir 12, ada setengah jam lagi untuk anda buat latihan. Ya, kita ada 27 kehadiran hari ini. Okey, 3 orang lagi tak apa, nanti cikgu akan tengok siapa dia. Jadi tolong pastikan anda menghantar latihan. Kehadiran kamu yang pertama settle 28 orang. Ya, cuma kehadiran menghantar tugasan. Cikgu akan kira juga yang tu ya. Jadi nanti hantar latihan PM cikgu sahaja. Ya, cikgu akan write latihan kamu dan cikgu akan tunjuklah ya sebagai contoh beberapa orang kamu ya dalam grup WhatsApp nanti. Okey, kalau tak ada apa-apa itu sahaja untuk hari ini. Teruskan tugasan anda. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, sama-sama. Okey, kita jumpa dalam WhatsApp ya. Okey. Nah, tengok dulu. Kamu subjek apa ni? Empat. Lepas ni macam ni lah. Kamu ni. Sebab kita pendidikan ni lama lagi. Lepas ni dah cuti 2 hari ni kamu ni. Apa? Kamu Print. bila telefon lagi satu ni sebab. Sini ya. Kamu? Kamu nak sebab? Nanti dia nak buat kerja. Oh, nak sebab? Dia tengah buat kerja. Subjek apa tu? Subjek apa tu? Tengok. Aiman bila kita tidur, lepas tu pagi gitu. BM tadi? Jawab lepas tu kasut, kempang betul. Amalan Dah ada. tak tahulah subjek apa. Pergi ke ayah tu tengok subjek apa tadi. Hari Khamis kan? Jumaat dah cik Oh, kok. Jumaat. Fikir. Fikir ke apa? Lepas tu Mampu kau. Lepas tu salin semua ni. nak salin. Buat je. Kamu kan buat apa? Ya, Ha. tak ni. Ni? Oh, sampai situ. Buat je. Saya salin dia suruh salin. Apa susah ni? Sampai situ. Bukannya suruh kamu cari air, nak angkat air ke cari kayu jati ke, salin. Dah habis. Alhamdulillah. Kami sekejap kita nak tengok anak hantar kerja kat budak. Bukan.